dan kapet dia rasa macam duduk dekat raudhah yang kita rindu. Dululah saya Ahmad Hasan bin Ahmad dari Seremban menetap nilai 9. Saya Quran Negeri Sembilan di Al-Azhar, sekarang pernah bertugas di Syariah Department Malaysia Barat. Pernah menjadi imam di dan pegawai agama di Poliklinik Shah Alam. Ya, sejak 2011 saya dah menemukan aran konsultansi. Ya, masuki program imam muda musim yang pertama dahulu 10 tahun yang lalu. 11 tahun. Lama dah. Ya, seangkatan dengan Imam Musyraf. Alhamdulillah dah berkahwin 3 orang. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'd wa is wa Isa wa Yunus wa Harun wa Sulaiman Daud Zabura. Sesungguhnya kami telah memberi Allah bagi wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang diutuskan selepasnya, dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, serta nabi-nabi keturunannya, Nabi Isa, Nabi Ayyub, Nabi Yunus, Nabi Harun dan Nabi Sulaiman. Dan juga kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Wa ataina Daud Zabura. Baik, jika kita kaji Al-Quran, ya, kita mempelajari Al-Quran, ya, kita meneliti, kita menghalusi, ya, Al-Quran yang kita belajar, yang kita baca. Ini perkara yang pertama ni, kita nampak kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak-banyak ramai Nabi yang Allah Ta'ala utuskan tu, dia akan sebut Nabi Muhammad SAW dulu, barulah, ya, selepas itu Nabi-Nabi yang lain. Ini kemuliaan yang pertama. Yang kedua, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala dia menyeru Nabi-Nabi yang lain, Allah Ta'ala akan sebut nama masing-masing, nama Nabi-Nabi itu. Sebagai contoh, Nabi Adam AS, wa qulna ya Adam, dan kami berfirman, kata Allah Ta'ala, wahai Adam, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau dan isteri kamu dalam syurga. Dalam ayat yang lain,
Allah Ta'ala seru Nabi Nuh, qila ya Nuh bit bisalamin minna. Allah Ta'ala berfirman, ya Nuh, wahai Nuh, ihbit bisalam, turunlah dari bahtera itu dengan selamat dan berkat dari kami kepadamu. Peristiwa Nabi Nuh menyelamatkan orang beriman di kalangan kaum dia menaiki bahtera yang dibina. Bila bahtera ni dah selamat, dia berlabuh ataupun tersadai di Bukit Judi seperti mana yang dirakamkan dalam Al-Quran, maka lepas tu Allah Ta'ala diseru Nabi Nuh, ihbit bisalamin minna, turunlah dari bahtera itu dengan selamat. Allah Ta'ala panggil ya Nuh, dipanggil nama. Ataupun contoh yang lain, ya Ibrahim a'rid an hadza. Ya Ibrahim, maksudnya wahai Ibrahim, janganlah dihiraukan perkara ini. Innahu qad jaa amru rabbik, sesungguhnya telah datang perintah Tuhan. Ayat yang lain, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat itu, ya Musa, wahai Nabi Musa, wahai Musa, ya wahai Musa, inni istafaituka 'alan nas, sungguhnya aku memilih kamu melebihi umat manusia dengan membawa perutusanku, itu dengan membawa kitab Taurat lah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa AS, dan dengan kalamku, wa bi kalami. Di perkara yang kedua ni tuan-tuan, ya, Allah Ta'ala dalam Al-Quran seperti mana yang dirakamkan, bila dia panggil Nabi-Nabi yang sebelum-sebelum ini, Allah Ta'ala akan seru dengan panggilan nama, ya, ya Adam, ya Ibrahim, ya Musa, ya Saleh, ya Hud. Itu dia. Bagaimana pula dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada gelaran hormat khusus buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ya ayyuhan nabiy ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Dalam ayat tu kan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kata Allah Ta'ala, tetaplah bertakwa kepada Allah, janganlah kau patuh kehendak orang kafir dan orang munafik. Tu ada gelaran, ya, gelaran khusus Allah panggil. Ataupun contoh yang lain, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Tengok, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh, kata Allah Ta'ala, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu. Ini perkara yang kedua ni tuan-tuan. Maknanya dalam Nabi perutusan yang Allah Ta'ala turunkan ni ke muka bumi, Nabi Muhammad SAW seorang dia yang Allah Ta'ala letak gelaran yang khusus. Kita masing-masing mana yang dah berkahwin tu kan, ada anak-anak, setiap anak kita letak nama dia yang baik-baik kan. Tapi dalam masa yang sama ada panggilan manja ataupun panggilan khas, betul tak? Mungkin kalau anak tu sulung, dia akan panggil Kak Lo, Abang Lo, Kak Ngah, Abang Ngah, Kak Cik, ya, Atih, Adik. Ada nama dia, kita bagi nama, tapi kita jarang panggil nama tersebut kan. Kita selalu panggil dengan gelaran yang manja, menunjukkan rapat, mesra je, ya, ibu ayah dan juga anak ni tadi. Kadang-kadang panggil nama juga kan.
Selalunya panggil nama penuh. Sebab apa? Kalau marah. Bila marah kan, Ahmad Hazran bin Ahmad Kamal. Ya anak ni pun boleh. Oi, pokono bah ni, tak pernah panggil nama penuh ni. Ni confirm dia tengah marah ni. Ya. Baik. Tapi telah dulu ni marah macam mana pun dia akan sebut benda yang baik, tuan tu boleh kita ikut. Bertuahnya budak, kan? Cerdiknya budak, padahal dia buat benda yang bukan-bukan. Itu sebenarnya kata-kata tu doa, tuan. Jadi macam mana hal pun anak ni, cabaran tu mesti ada, kan? Baik kau cik, kau besar, kau dah tua kau, dia kita kena selalu mendoakan dia. Doa mak dan ayah ni, ini diperlukan oleh anak-anak. Baik. Yang ketiga, perkara yang ketiga, kalaupun nama baginda Nabi kita Muhammad SAW kalau disebut dalam Al-Quran, dia tidak diseru lah, macam Nabi lain tadi kan. Dia disebut nama dia, bukan diseru, tak nah. Tuan-tuan carilah dalam Al-Quran, daripada muka surat 1 sampai muka surat 604 tuan-tuan, 30 juzuk tu kan, 6,236 ayat, kita tak akan jumpa ya perkataan ya Muhammad, wahai Muhammad, tak ada. Kita balik carilah, tak akan ada ya. Kalaupun ada disebut nama Nabi Muhammad SAW, disebut nama tu, lepas tu dijelaskan apa benda perkara yang nak disampaikan. Sebagai contoh, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ, yang sudah pun didahului beberapa orang Rasul. Itu contoh. Ataupun contoh yang lain, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dalam ayat tu kan, Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasulullah. Dia disebut nama dia dan dijelaskan apa yang telah sampaikan ya. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Orang yang bersama dengan Nabi SAW ni para sahabat lah khususnya kan. Orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir dan berlemah lembut antara mereka sesama Islam. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi, yang diajar oleh Nabi, yang dibuat oleh para sahabat. Dengan non-Muslim ni baik. Yalah, Nabi, tujuan Nabi kita diutuskan untuk seluruh alam, bukan untuk orang Islam je, tuan-tuan. Ya. Jadi dengan semua benda Nabi SAW, dengan semua perkara Nabi SAW tunjukkan santuni dengan baik, akhlak yang baik. Ya. Dengan non-Muslim, baginda baik dengan mereka, tapi baik itu ada batas saja, kan? Ini kita kena ikut. Boleh kita baik dengan non-Muslim, tak ada masalah, tapi jangan sampai melanggar batas, berpijak kepala kita pula kan. Bila-bila lagi kalau ya macam Nabi SAW berada di bumi Madinah, baginda sebagai ketua yang memerintah ya kota Madinah Al-Munawwarah. Kena ikutlah undang-undang yang Nabi bawa, syariat agama Islam, undang-undang Islam yang dibawa berpandukan Al-Quran dan hadis sunnah baginda Nabi SAW. Kenalah patuh. Tapi mereka bila mereka patuh, mereka dapat dia punya hasil dia, kan? Dia tengok perubahan yang berlaku dekat kota Madinah. Kalau sebelum kedatangan Nabi SAW itu macam mana orang kaum Aus dengan Khazraj asyik bertelagah, berperang, bergaduh sesama mereka ya. Wujud pula Yahudi di kalangan Aus dan Khazraj tadi. Yahudi pun sama juga, ada Yahudi yang separuh geng dengan
Aus separuh lagi, dia dengan kaum Khazraj dah bergaduh dah, tak henti-henti gaduh. Tapi dengan kedatangan Rasulullah SAW, pergaduhan itu ibarat selesai lah tuan. Apa yang Nabi buat. Okey. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemuliaan lagi yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita lihat umat bagi kaum nabi-nabi yang terdahulu, umat yang sebelum ni, dia orang bila dia panggil nabi mereka, dia panggil dengan nama tuan-tuan. Panggil nama. Nabi Hud sebagai contoh. Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinah. Kaum dia berkata, mereka berkata, ya Hud. Bayangkan kaum Nabi Hud panggil Nabi Hud dengan panggilan nama. Wahai Hud, engkau tak bawa dekat kami ini sebarang keterangan yang membuktikan kebenaran kamu. Contoh yang lain, Nabi Saleh. Qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Apa kaum Nabi Saleh ni dijawab dengan berkata, ya Saleh, wahai Saleh, sungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharap dalam kalangan kami untuk memimpin kami. Contoh yang lain, qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka iaitu kaum Nabi Musa ni, Bani Israel lah, ya. Mereka berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, dia panggil nama tu, wahai Musa, buatlah untuk kami suatu Tuhan sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Tahu, disuruhnya Nabi Musa tu buat berhala untuk mereka sembah, kan? Terbalik, patutnya dia ikut Nabi Musa sembah Allah Ta'ala. Dia pula suruh Nabi Musa pergi buat berhala untuk mereka sembah. Ini dia terbalik ni, ya. Dan contoh-contoh lain banyaklah dalam Quran. Okey. Macam mana pula dengan kita? Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman ni tuan-tuan, apa gaya bahasa yang kita guna bila kita panggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kita tengok di awal tadi kan, Allah Ta'ala sendiri tidak memanggil baginda dengan panggilan nama. Itu Tuhan tu, Tuhan yang menciptakan segala-galanya atas muka bumi, seluruh alam semesta ni. Tuhan pun tak panggil Nabi kita dengan panggilan nama, apatah lagi kita ni manusia yang biasa, yang hina di sisi Allah Ta'ala. Kita ni sangat lemah tuan-tuan, memang tidak selayaknya lah. Sampaikan Allah Ta'ala, ya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kamu seperti panggilan sesama kamu. Tengok, Allah larang kita ni umat Nabi Muhammad SAW, Allah tak bagi kita panggil Nabi kita dengan panggilan nama. Sebab tu dalam sirah, kita belajar sirah, macam mana adab para sahabat. Ya, jangankan sahabat, malah ahli keluarga bagi Nabi SAW sendiri, rapat macam mana, ngam macam mana, ya, dia mesti panggil dengan panggilan yang hormat. Tak kisahlah apa panggilan, dia panggilan yang hormat. Dia takkan panggil ya Muhammad. Dia tak pernah kita jumpa dalam sirah sahabat ke ahli keluarga Nabi panggil macam tu, ya. Kita panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Sayyid al-Bashar, ya Khairul Khalqillah. Apa pun saja gelaran yang menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu tuan-tuan, beza kan dengan umat yang sebelum ni. Kita kalau anak kita tiba-tiba panggil kita nama, apa perasaan kita? Kan? Tuan ada anak belajar kat college, ada UKM gitu kan, balik cuti tiba-tiba balik rumah, panggil ayah dia, Assalamualaikum. Assalamualaikum, dah lah, apa khabar? Contoh kan,
Ayah ni tadi dengar apa kau cakap tadi, ulang balik. Diulang balik kan. Meh sini, bagi 5 ni memang hinggap kat muka kan. Apa dah jadi ni? Ayah hantar kau pergi universiti, ya, belajar adab, ya, semakin bagus ilmu. Ni balik rumah lain pula jadi ni. Mana dapat budaya mana ni kan? Mana boleh, mesti ada panggilan hormat. Lain kalau kawan-kawan kan. Kalau kawan-kawan bolehlah kita kau aku panggil nama kan. Tapi kalau di negara barat selaba je kan panggil nama. Ya, anak dengan mak ayah panggil nama. Kan budak tu kecil bila bangun pagi, hello John, good morning, how are you today, where are we going? Wah, cakap, ya, dia cakap dengan mak ayah dia kau aku. Tapi masyarakat Melayu kita tak macam tu lah, ya. Dia budaya tu kan. Kita ni berbudi bahasa, budi bahasa budaya kita itu kena kekalkan tuan-tuan. Jadi panggilan-panggilan hormat. Kemudian perkara yang kelima, lumrahlah tuan-tuan, dalam hidup ni siapa yang tak kena uji kan. CV dia mudah. Makin tinggi jawatan, makin besar pangkat, makin hebatlah ujian tu. Kalau setakat satu institusi yang kecil tuan-tuan, kalau dalam sebuah keluarga katalah ada 4-5 orang je ahli keluarga, diuji tak? Diuji. Suami, isteri, anak-anak, adalah ujian. Tapi masih terkawal, bolehlah kita kawal lagi kan. Maknanya dia tak ramai, melibatkan tak ramai orang tu kena uji juga. Yang anak ni macam ni perangai dia, yang ni macam ni, suami macam ni, isteri macam ni pula, dia punya kerenah dia. Jadi nak selamatkan tu okey lagi lah. Ada harapan lah untuk kita selamatkan. Taklah poning sangat kepala kan. Lagi besar, lagi di surau Al-Qudus ni kan. Siapa dia punya ketua dia? Okay, dia letak pada pengerusi, biasanya nazir, contohkan nazir masjid, ya, dekat dia di bahu nazir dan ahli jawatankuasa dan juga pegawai itulah di bahu mereka lah. Kena pastikan ahli jemaah, ahli karyah dia berada dekat keadaan yang baik, ya. Ada ujian? Ada. Yang ni macam ni perangai ahli jemaah, yang ni tak setuju dengan ni, yang ni langsung tak nak ikut SOP, yang ni asyik bangkang kerja dia, yang ni semua benda tak kena. Ni kepala pengurusi tu kan. Satu negeri ada MB dia, satu negara lagi dahsyat. Dia kena pastikan rakyat yang di bawah pimpinan dia ni kalau boleh semua okey. Tapi itulah, kalau kita tengok situasi hari ni kan, nak memikirkan rakyat satu hal, tidak memikirkan orang yang satu kapal, satu parti dengan dia pun ada masalah. Ni kau pula nak fikir pasal pembangkang lagi kan. Hari ni lompat, saya kata lompat, itu dah biasa kan. Kita pula pening tengok hal dia ni, kejap masuk tu, kejap tukar ni. Penat lah kan pelayan. Ni minggu esok nak ada apa nama tu, undi pula kan. Itu semua lah tuan-tuan. Jadi ada ujian. Apatah lagi lah kalau seseorang itu pangkat dia tu Rasul utusan Tuhan. Ini paling besar. Bayangkan Tuhan yang utuskan dia dekat setiap kaum yang Allah Ta'ala utuskan tadi. Sebab itu, ya, para Nabi yang Allah Ta'ala utuskan ini, mereka ni tak lepas daripada ujian, dan ujian mereka memang sangat berat tuan-tuan. Sebagai contoh Nabi Nuh alaihi salam. Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Ketua-ketua dari kaum Nabi Nuh ni berkata, sesungguhnya inna lanaraka fi dhalalin mubin, sesungguhnya kami melihat kamu ni wahai Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Tengok tuan-tuan, Allah suruh Nabi Nuh ni Islam ataupun ajak kaum itu beriman, mentauhidkan Tuhan. Tapi kaum dia pergi tuduh Nabi Nuh ni pula sesat katanya. Ya. Bila dituduh sebagai seorang yang sesat, takkan Nabi Nuh ni nak duduk diam diri. Mestilah dia mempertahankan diri dia daripada fitnah tersebut.
Kenalah dia menjawab, qala ya qaumi laysa bi dalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Nuh dia jawab, dia kata, wahai kaumku, tidak ada kesesatan pada aku sikit pun, akan tetapi sesungguhnya aku adalah seorang rasul daripada Tuhan sekalian alam. Contoh yang lain, Nabi Hud. Ketika Nabi Hud diejek oleh kaum dia, kaum dia kata, wahai Hud, sesungguhnya kami melihat kamu berada dalam keadaan kurang akal, ataupun bahasa kasarnya bodoh. Ibarat dia kata, kau ni bodoh lah. Itu sangat berlawanan dengan apa yang ada pada diri Rasul utusan Tuhan. Macam mana pula seorang utusan Allah Ta'ala hantar seorang yang jahil, tuan-tuan? Dia ni mustahil. Dia mesti seorang yang cerdik, pandai, kan? Macam cikgu lah ngajar kat sekolah. Kata cikgu tu disuruh ajar matematik, mestilah cikgu tu tahu macam mana nak ajar, macam mana nak selesaikan masalah. Macam mana pula dia tak reti nak buat tapi dia tetap ajar? Jadi bertingkik-tingkik lah bodoh anak murid tu nanti, betul kan? Konolah dia pandai, dia tahu apa benda yang dia ajar, dan anak murid pun boleh menerima. Itu dia. Jadi dah Rasul utusan Tuhan ni, mereka ni bukan biasa-biasa lah. Allah Ta'ala kurniakan kecerdikan. Kenalah Nabi Hud itu menjawab tuduhan oleh kaum dia itu, dengan dia mengatakan apa? Qala ya qaumi laysa bi safahah. Wahai kaumku, tidak ada pada aku ni sebarang kebodohan, walakinni rasulun min rabbil alamin. Tetapi aku adalah seorang rasul, utusan Tuhan sekalian alam. Begitulah contoh-contoh, banyak lagi contoh yang lain di dalam Al-Quran. Ada contoh lain, tuduhan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihi salam. Faqala lahu Fir'aun inni la azunnuka ya Musa mashura. Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, inni la azunnuk, sesungguhnya aku fikir engkau ni wahai Musa seorang yang terkena sihir. Mashura, mana dituduh Nabi Musa ini melakukan sihir, kan? Terbalik pula kisah dalam Quran tu, dia yang bapak segala sihir, Fir'aun ni. Dia yang pergi kumpulkan semua tukang sihir, kaum dia pada waktu tu, untuk berlawan dengan Nabi Musa. Bila dah kalah, dia pula tuduh Nabi Musa jadi tukang sihir. Oi, sihir ni bahaya, tuan-tuan. Ingat zaman dah makin maju ni, ingat dah hilang, makin banyak pula timbul. Tengok terbaru ni Ustaz Kazim. Ustaz Kazim tu berpuluh tahun dah kena dah, kena datang balik, kena elok tu datang balik. Ya Allah, kesian dah. Dia kena protect lah diri kita, tuan-tuan. Sebab tu antara yang paling mudah lepas setiap kali semayang fardu 5 waktu, jangan tinggal ayat kursi, 2 ayat terakhir dan surah Baqarah tu, amanar rasul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sebagai pendinding diri kita dan ahli keluarga kita, kan? Sihir apa lagi? Sihir pemisah suami isteri, itu memang betul ada dalam Al-Quran, kan? Boleh pisahkan suami dan isteri. Macam-macam lah. Semalam tu sebab call, adalah anak murid saya tu, tempat dia bekerja ni, director dia kena sihir, sampai dia tinggalkan company sendiri. Dia tinggalkan company dah, mana pergi pun tak tahu. Dia staff masuk dalam bilik dia, bau busuk yang sangat, cari-cari tak ada apa benda pun. Kat rumah dia pula, isteri dengan anak dia jumpa 4 kali jumpa bangkai ular. Kan, tu dia. Apa nak jadi? Sebaik ada lagi director 2 orang lagi lah, dia lah yang kena running company tadi, kan? Tu Shah Alam tu. Ini bandar kata kira baju lah, kan? Dia kena berhati-hati, tuan-tuan. Sihir ni memang ada di kita. Sebab tu kalau nak
tunjukkan apa-apa pun dekat media sosial sebagai contoh, kadang-kadang manusia ni kita tak tahu hasad. Kalau tak hasad dengki pun penyakit ain tu ada. Kadang ain ni dia tengok bagus, cantiknya budak ni, comelnya bayi juga contoh kan. Dia tak niat untuk dengki pun, tapi dia punya takjub sampai dia lupa puji Allah. Sebab tu apa-apa kita tengok benda yang hebat tuan-tuan, sandarkan kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, subhanallah, la hawla wa la quwwata. Sebagai lapik dah. Itu orang Arab kalau kita puji dia kan, anta wasimun jiddan jiddan. Oh, kita punya up dia tu, kau ni handsome betul lah. Tak pernah aku jumpa manusia handsome macam kau ni kan. Takut dia. Bila kita tak lapik dengan zikir, takut dia. Dia sendiri terus balas dengan hadza min fadli rabbi la hawla wala quwwata. Segala zikir dia keluar tuan-tuan. Takut dia kena penyakit ain. Ada kisah penyakit ain kalau bayi itu sampai lumpuh bayi tersebut. Kono pergi berubat kan, ain sihir. Baru ni jumpa pula satu kawasan di padang pasir negara Mesir, tempat Firaun ni kan. Jumpa satu kawasan yang ditanam segala barang-barang untuk buat sihir, masih ada zaman sekarang. Jumpa patung lelaki, patung perempuan, patung kucing, patung budak-budak dekat negara Mesir. Ya. Baik. Nabi Musa pun jawablah tuduhan Firaun itu. Qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la azunnuka ya fir'aun masbura. Nabi Musa jawab, sebenarnya engkau wahai Fir'aun telah pun mengetahui tiadalah yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini melainkan Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang menerangkan kebenaran, dan sebenarnya aku fikir engkau wahai Fir'aun akan binasa. Fir'aun tu dia bukan tak tahu yang Nabi Musa tunjukkan itu bukan sihir, sebenarnya mukjizat yang memang dapat daripada Allah SWT kan. Tapi tidak, Fir'aun itu menuduh Nabi Musa menggunakan sihir. Tengok, itu ujian para utusan yang Allah turunkan. Besar ujian mereka. Tuduh tukang sihir, tuduh tu, tuduh ini. Tapi mereka kena menjawab, menafikan tuduhan itu dengan mulut mereka sendiri. Berbeza dengan Rasulullah SAW. Sebagai contoh, Nabi kita dituduh oleh kufar Quraisy. Antaranya orang kafir Quraisy tuduh Nabi seorang tukang syair. Ayat dan surah Yasin yang biasa kita baca setiap minggu kan. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang penyair, bukan seorang tukang syair, dan kami tidak ajarkan syair kepadanya, dan kepandaian bersyair itu tidak sesuai untuk dia. Yang kami wahyukan kepadanya itu tidak lain melainkan nasihat pengajaran dan kitab suci yang memberi penerangan. Ketika Nabi dituduh sebagai dukun, tutup bomoh kan, Allah Ta'ala menjawab dalam ayat lain, wala biqawli kahin, dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang pawang. Qalilan ma tazakkarun, amatlah sedikit kamu ambil peringatan. Sehingga Nabi dituduh seorang yang sesat bila mana membawa Al-Quran dan agama yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tolong balas, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi Muhammad SAW tidaklah dia menyeleweng dan dia pula tidak sesat dengan kepercayaan yang salah. Sampai satu tahap bagi dia dituduh sebagai seorang yang gila. Dengan tegas Allah Ta'ala membantah tuduhan tersebut. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau wahai Muhammad dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu bukanlah seorang yang gila. Banyak lagi lah tuduhan-tuduhan. Bayangkan, kita jangankan gila tuan-tuan. Kalau orang office tempat kita kerja kata kau ni bodoh lah, tu kita boleh terasa hati sampai tak tidur malam teringat dia katanya aku ni bodoh kan. Bayangkan Nabi kita apa benda tak dituduh, sesat ya, dukun,
macam-macam lah, ya, tukang syair, gila, ya, penipu, berbohong. Baik, beza dia tu, Nabi SAW semua tuduhan tu Allah Ta'ala tolong jawabkan. Hebat tuan-tuan. Kalau bekerja, kalau tuan-tuan ni bekerja dekat office, kan, seorang pekerja yang baik, bagus, berintegriti, tiba-tiba ada staf lain tuduh tuan-tuan, ya, kaki rasuah, sedangkan tuan-tuan tak buat pun benda tu. Sedih tak? Memang sedih. Pasal nak marah benda tu. Takkan kita duduk diam, mesti kita pertahankan diri kita. Dia beritahu dekat bos-bos dia tu kaki rasuah. Wah, satu fitnah ni. Tak sempat, tak dan kita nak jawab tuduhan tersebut, tiba-tiba kawan-kawan dalam office semua bangkit tuan-tuan. Bos, saya dengar dia ni kata sekian-sekian. Itu tak betul tu bos. Saya ada bukti, saya bekerja dengan dia, saya tahu dia ni macam mana, dia tahu macam mana kerja saya. Mustahil. Wah, datang siap bukti lagi. Apa perasaan kita? Ya Allah, aku tak sempat nak pertahankan dia aku, korang dah dulu jumpa bos. Dia satu kelegaan tuan. Itulah, sebab itulah Al-Quran yang turun dekat Nabi. Bukannya tak boleh. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu dalam satu malam sebagai contoh. Sekali turun 30 juzuk, kan, ya, Tadabbur 30 juzuk turun kat Nabi, boleh bagi dia salam. Tapi itulah dalam sejarah ilmu Al-Quran, ya, dia ada banyak hikmah. Salah satu daripada banyak hikmah tersebut ialah apa? Memotivasikan Rasulullah SAW. Kita ni rupanya kena selalu dimotivasikan. Sebagai pekerja, bos kena motivate kena kerja, kan? Sebagai anak-anak, kita mak ayah kena motivate anak-anak tadi. Suami motivasi isteri, kan? Isteri motivasi suami. Macam itulah saling lengkap melengkapi tuan-tuan. Baru kita akan disemangat. Macam itulah Nabi SAW, ya, bila dia dituduh, bab Allah Ta'ala turunkan ayat, lega rasa. Bila dia tuduh lagi, satu lagi ayat lain. Dan orang Arab tu dia tahu, ini bukan ayat manusia ni, ini bukan ayat Muhammad. Memang betul lah ayat itu daripada Allah Ta'ala. Dan itu kekuatan, sumber kekuatan Rasulullah SAW. Satu pentingnya Al-Quran ni, ya, yang Nabi bawa tu datang daripada Allah Ta'ala. Itulah sumber kekuatannya. Kalau Nabi SAW menggunakan Al-Quran sebagai mukjizat, ya, Allah yang sentiasa memayungi dengan ayat Al-Quran ni, gitulah juga dengan kita yang hidup atas muka bumi Allah Ta'ala sebagai orang yang menumpang atas bumi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kenalah kita menggunakan Al-Quran dan sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi saya kira cukup sekali itu dahulu pertemuan pertama kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ya, buat kita semua, ya, yang baik daripada Allah Ta'ala. Yang kurang lemah tu dari saya, mohon maaf. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana